Baik, ayat ni mengajar kepada kita bagaimana muamalah kita. Bagaimana muamalah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi bersama dengan golongan yang tidak sehaluan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan nak sambung ayat berapa? Berapa? 68 Baik, hari ni saya rasa pening sikit. Pening banyak hari dah. Lepas tu saya tak berapa jawab, tak tengok pun WhatsApp tu. Pagi tadi baru tengok WhatsApp Dia pening kepala. Lepas tu suara pun cemeh. Hari ni boleh keluar lah. Boleh keluar, boleh renggah suara tu. Malam tadi tak boleh renggah. Dia pelan suara Saya dulu masa kecil-kecil dulu, kampung saya ada satu orang bisu. Satu orang bisu kan. Jadi bila dia bisu ni, dia cakap kita tarik mulut dia, cakap lah elok-elok kan, gigi ada, lidah ada, apa semua kan. Orang kata orang bisu ni lidah dia pendek. Tengok lidah dia elok Kita rasa heran, cik-cik sekolah atas tu, kenapa tak boleh cakap? Semua alat ada. Jadi bila kita besar sikit, Allah bagi sakit, suara tak ada, baru kita tahu. Langit tinggi, langit rendah Jadi maknanya kita tidak ada kuasa La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau nak bagi tahu pagi tadi tak ubah sihat pun lambat sangat dah. Tapi kadang-kadang rasa sihat, kadang-kadang rasa pening. Dia bawa kereta pun melelong tadi kan. Dia virus tu apa? Itulah. Nak bawa kereta satu lagi tu rotek mati. Bawa dia yang atas. Kan? Lagi kalau langgar apa-apa rotek tak letih ke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 68 surah Al-A'raf. Al-An'am. Ayat 68 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Baik, ayat ni mengajar kepada kita bagaimana muamalah kita. Bagaimana kita bergaul. Bagaimana kita berinteraksi bersama dengan golongan yang tidak sehaluan dengan kita, yaitu golongan yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun mempermainkan agama, memperolok-olokkan agama, memperolokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang yakhuduna, menyelam. Khadha yakhudu maknanya menyelam. Menyelam dalam air lah asalnya. Menyelam di dalam air tu asal perkataan khadha yakhuduna. Jadi bila menyelam dalam air tu dia kelabu, dia tak nampak dan sebagainya, maka dipinjamkan perkataan khadha yakhudu ni dalam melakukan sesuatu perkara yang tidak pasti. Jadi mereka masuk dalam perkara yang tak pasti, tak berapa jelas, iaitulah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya benda tu tak betul, tapi mereka anggap seolah-olah benda tu betul. Contoh dia, kita katalah bila baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kahwin berapa isteri? 9. 9. Jadi mereka fakta betul Nabi Muhammad kahwin 9. Tapi mereka kata, oh dahsyat Muhammad ni, gila seks. Tu mereka tak pasti benda tu. Benda pasti Nabi Muhammad kahwin 9. Tapi mereka masuk membicarakan benda tak pasti. Apa sebab Muhammad ni kahwin 9? Sebab Muhammad ni lelaki gila seks. Ni benda tak pasti tu. Benda tak pasti. Yakhuduna, masuk menyelam dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka tak jelas perkara tersebut. Jadi contoh memperolokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun mereka sebutlah tentang hukum-hukum agama yang mereka rasakan hukum agama ni sesuatu yang tidak bagus. Misalnya mempertikaikan ayat faraid, pembahagian harta pusaka, kenapa lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Ini sesuatu yang tidak adil. Jadi mereka mempertikaikan, mempertikaikan hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ataupun mempertikaikan kenapa lelaki boleh ceraikan isteri dia, manakala isteri tidak boleh menceraikan suami dia. Sepatutnya atas dasar keadilan, suami harus menceraikan isteri dan isteri juga harus menceraikan suami. Barulah adil. Jadi hukum Islam tu tak adil pada pandangan mereka. Dia kata, yakhuduna fi ayatina. Mereka masuk menyelam. Masuk menyelam, benda tak jelas, tak pasti tu. Mempertikaikan ayat Allah, mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertikaikan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran Karim. Maknanya hukum-hukum yang jelas lah. Yang jelas. Kalau yang cabang-cabang tu tak ada masalah. Cabang-cabang tu tak ada masalah. Misalnya kahwin, akad nikah sekian. Yang tu bukan masuk dalam ayat-ayat Allah tu. Nak akad nikah, aku terima nikahnya, aku terima saja. I do boleh tak? I do. Boleh tak? I do. Terima aku angkat nikah, I do. Tu bincang tengoklah. Saya tak mau jawab lah tu kan. Bincang tengok I do kan. Kalau boleh, maknanya pengantin senang banyak lepas ni. Tak payah duk ngapai dah. Tak payah duk ngapai panjang-panjang nama pengantin perempuan, berwakil walikan bapaknya. Sebut pula bakal pak mentua tu nama Allah. Dengan mas kahwinan. Jawab ringkai, I do. Kalau sah lah. Kaji tengoklah. Ataupun paling kurang aku terima. Dalam Arab dia kata qabil tu nikah. Dalam sebahagian kitab. Aku terima nikahnya. 3 perkataannya. Aku terima nikahnya. Tapi kadang-kadang wali pula dia kata,
Tak berapa sah ni kan. Pasal apa? Pasal tak sebut nama pengantin. Ulang balik. Tak apalah, ulang balik tu tak ada masalah apa kan. Pasal masa tu masa akad nikah ulang balik lah 2-3 kali pun tak apa. Baik, jadi yang tu cabang-cabang tu tak ada masalah tu. Itu cabang fiqh. Yang ni ayat Allah ni yang jelas syariat. Syariat. Maknanya faraid tu syariat. Dia bukan fiqh. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 syariat. Apa beza syariat dengan fiqh? Syariat ni jelas hukum Allah Ta'ala. Kalau fiqh ni ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Ijtihad ulama ni kita petikai tak apa, tak ada masalah. Pasal kita bukan mempertikaikan ayat Allah. Dia kefahaman ulama. Kita tak setuju dengan fiqh ni, kita ambil fiqh sini, tak ada masalah. Tapi kalau syariat ni, tak ada ulama petikai. Misalnya syariat solat, ada ulama petikai? Tak ada. Tapi kalau nak semayang tu kata usalli, itu syariat ke fiqh? Fiqh. Fiqh ni petikai apa ni? Duk usalli ni. Tak payah usalli lah, semayang tu lah. Tu tak ada masalah. Ni apa ni? Semayang tak usalli ni. Semayang apa? Kita tahu. Orang kata usalli. Tak apa. Tu fiqh. Jadi kita kena bezakan, differentiate between fiqh dengan syariat. Jadi yang dicela di dalam ayat ni ialah apabila kamu melihat orang yang masuk membicarakan dalam ayat Allah, antaranya syariat, hukum hakam yang jelas. Jadi Nabi SAW dia duduk dengan orang Arab kafir, musyrikin. Nabi duduk sembang. Pasal apa Nabi duduk sembang? Sebab Nabi nak berdakwah kepada mereka. Nabi duduklah. Duduk sama mereka. Jadi bila duduk sama mereka tu, bila Nabi ajak sembah Allah Ta'ala, mereka olok-olokkan. Muhammad kan. Apa ni kan? Kita dah elok-elok sembah Tuhan kita yang hebat. Kasa, Al-Uzza, Al-Lat dan sebagainya ni. Selama ni kita aman elok je. Sebab kita nak sembah Allah Ta'ala pula kan. Allah tu ada lah lebih. Tak nampak kan ni ada Tuhan yang kita nampak. Ini mula memperolokkan. Jadi bila Nabi sampaikan dakwah, Nabi duduk sama mereka, akan ada olok-olok celaan terhadap Allah, celaan terhadap Al-Quran, celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaan terhadap agama Islam itu sendiri. Dan ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bila kita ni orang masuk memperolokkan agama. Kadang kita tak sembang pun. Dan dia sendiri yang mulakan memperolokkan agama. Jadi sini apakah panduan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila macam tu Allah kata fa'arid anhum, maka hendaklah kamu berpaling daripada mereka. Maknanya tengah duduk sembang, maka cerita benda yang tak betul tentang agama, kalau nak jawab, jawab. Kalau tak boleh jawab, a'rid anhum. Berpalinglah, bangunlah, tinggalkan majlis tersebut. Tinggalkan majlis tersebut. Tengah sembang, elok cerita tentang hukum Islam yang tak bagus. Kalau kita boleh jawab, jawab. Tak boleh jawab, tinggalkan. Jangan duduk diam. Jadi pilihan kita dua, sama ada jawab ataupun tinggalkan. Tapi mungkin sebahagian kita tak lah duduk sembang, bahkan gelak, Muhammad ni memang gila sembang. Kita pun masuk tambah lagi, tambah garam lagi, tambah kicap lagi kan. Hukum Islam ni tak adil, kita pun kata memang kita ni. Jadi kita memperakui apa yang mereka pertikaikan tentang agama tu. Itu salah bila kita memperakui. Kerana pilihan dia ialah jawab, mempertahankan agama ataupun tinggalkan majlis tersebut. Jadi Nabi dah duduk sama, Nabi jawablah. Tapi dah tak boleh nak jawab ataupun mereka tak nak dengar jawapan Nabi, fa'arid anhum, maka berpalinglah daripada mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, hinggalah mereka masuk membicarakan dalam hadis, dalam cerita-cerita
lain daripada memperolokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Duduk sembang, duduk lepak-lepak sembang dengan kawan. Ada Islam, ada non-Muslim sembang-sembang pasal bola, duduklah. Kan? Pasal politik, duduklah. Tiba-tiba masuk pasal agama, mempertikaikan agama. Kita jawab. Dia tak mau dengar, kita bangun. Kan? Tak minum lagi ni. Bangun, tinggalkan. Bawalah cawan tu ayah pergi duduk meja lain. Kan? Yang lain kan? Lepas tu tengok, dengar dia sembang bab lain pula, masuk cerita bab bola balik, angkat balik. Join balik. Join balik. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk juga bersama-sama dengan mereka, kemungkinan kita akan tergolong bersama-sama dengan mereka. Bersubahat. Kerana dalam ayat lain, innakum idzam misluh. Kalau kamu duduk sama-sama dengan mereka, ayat lain kamu duduk sama dengan mereka, kamu serupa dengan mereka. Serupa dengan mereka. Misalnya kita kata orang mengumpat dengan orang yang mendengar umpatan. Orang yang mengumpat dosa tak? Dosa. Kita yang mendengar dosa juga. Sebab kalau kita tak ada, dia mengumpat tak? Dia tak mengumpat. Oleh kerana kita ada, dia mengumpatlah. Jadi kita pun tu ganggu, ya. Jadi dia lagi seronok mengumpat orang tu. Jadi dia berdosa kerana mengumpat, kita berdosa kerana rakan kongsi. Rakan kongsi dalam, sebab kalau kita tak ada, kita ni. Itu satu contoh. Ya. Contoh yang lain dalam kehidupan dunia, kita berkawan dengan perompak. Kita berkawan dengan perompak kan. Mereka nak pergi merompak ni. Kita pun naik kereta sekali. Kita pun tanya nak merompak rumah siapa. Dia kata kita merompak rumah Datuk tu kaya. Kata banyak kan. Hari ni hari gaji dia bayar baru keluar duit banyak. Dia bayar gaji orang. Contoh kan. Kita pun dengar. Tapi malam tu merompak kita tak pergi pun. Tapi petang tu kita ada. Maghrib tu kita ada. Sembang sekali. Isyak tu kita sembang sekali. Mereka nak merompak pukul 1 kita tak ikut. Agak-agak polis tangkap kita tak? Kita tak pergi kan? Tapi kalau kita pergi sekejap, misalnya duduk saja. Saya tak berapa duduk kat luar. Duduk tunggu lah kereta. Saja nak tengok je. Kita tak, saya tak berapa. Tak apalah, masuk dalam dulu. Masuk dalam dulu. Kita kira lain lah kan? Walaupun kita tak berapa, kita tak masuk dalam rumah tu, tapi kita sekali dalam kereta dia. Kan? Kita sebahagian. Boleh akan siasat lah. Tapi maknanya premis awalnya kita sudah berkongsi dengan perompak tersebut. Jadi sekarang bila mereka olok-olokkan agama, kita tak buat apa-apa, kita tak kata, kita tak nasihat, kita tak tinggalkan majlis, kita tak masuk memperolokkan agama, tapi kita duduk mendengar sama dengan mereka senyum, gelak. Itu seolah-olah kita berkongsi benda yang sama itu memperolokkan agama. Jadi panduan daripada Allah, fa'arid anhu, berpalinglah daripada mereka sehinggalah mereka masuk membicarakan dalam hadis yang lain. Jadi ayat ini memberi panduan bahawa kehidupan kita bersama dengan orang yang berbeza agama, orang yang tidak sehaluan dengan kita, hidup macam biasa. Tapi bila dia buat benda yang salah tu, kita jangan bersubahat. Kita jangan bersubahat. Kita duduk dalam jiran kita, dengar tak cerita? Dengar tak jiran selang 3-4 apa berlaku? Kita pun tak dengar pasang telinga. Lepas tu dia mula mengumpat. Kan? Kita lagi duduk kan? Kita datang rumah lagi, sembang lagi, banyak lagi banyak lagi nak sembang ni kan. Kita dah ni kita kena tinggalkan. Bila dia masuk membicarakan peribadi orang, benda tak elok tentang orang dan sebagainya, kita kena tinggalkan. Itu prinsip. Kalau dia sekadar cerita benda betul, anak dia sakit, tak apalah kan. Anak dia sakit tu kena buatan orang tu. Itu dah masuk
Sepsi lah tu. Itu kita kena jaga-jaga. Dia bagi tahu fakta anak dia sakit, anak dia kemalangan. Itu tak apa lagi. Betul, anak dia kemalangan tu sebab apa? Masuk cerita-cerita yang tak pasti tu. Tu kita kena tinggalkan ya hadis yang sebegitu. Baik, daripada ayat ni kata ulama, misalnya kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Imam Ibnul Arabi menyatakan dalam ayat ni dalil bahawa mujalasah ahlil kabairi la tahillu. Duduk bersama-sama dengan pelaku dosa besar adalah tidak halal. Duduk bersama dengan pelaku dosa besar adalah tidak halal. Imam Ibnul Arabi dia ijtihadkan daripada ayat ni. Ya, kerana kita disuruh duduk bersama dengan orang soleh. Mujalasatus salihin. Duduk bersama dengan orang soleh. Sebaliknya kita duduk bersama dengan ahlil kabair, orang yang melakukan dosa besar. Ya, maknanya ketika dia buat dosa besar itulah. Dia buat dosa besar, dia sedang minum arak, kita duduk temankan dia. La tahillu, tidak halal kita duduk. Ya, dia tengah berjudi. Kita duduk bersama dengan dia. Ya, dia duduk tengah main judi ni, kita duduk tengok. Mujalasah ahlil kabair. Duduk bersama dengan orang buat dosa besar. Ketika dia buat dosa besar tu adalah satu perkara yang tidak halal. Sama ada dia beriman ataupun kafir. Dia bukan masalah beriman, masalah kafir. Masalah dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Fudail bin Iyad. Kembang daripada ayat ni, duduk bersama dengan pelaku bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah masuk juga dalam ayat ni. Maka kata Fudail bin Iyad, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Sesiapa yang memuliakan pelaku bid'ah, memuliakan pelaku bid'ah. Bid'ah dalam agama, memuliakan pelaku bid'ah. Dia buat bid'ah dalam akidah. Misalnya orang yang kata Muhammad adalah Allah. Itu bid'ah tu. Bid'ah kafir. Kita pun datang, dia datang, kita sambut dia, kita muliakan dia, kita viralkan dengan tujuan nak muliakan dia. Dia orang yang memuliakan pelaku bid'ah ni kata hadis Nabi ini ada hadis. Kata hadis Nabi ni riwayat dhaif sikit. Siapa yang memuliakan pelaku bid'ah, maka dia telah membantu atas kehancuran Islam. Kerana Islam tu tertegak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam baru-baru ni ada orang buat unta tu kan. Perarakan unta tu. Ada kan? Ada, dia buat unta dua orang belakang tu buat unta berjalan, unta kedek. Kan? Itu first time lah tengok buat unta. Jadi ini satu perkara yang pelik. Dia mula nak buat patung-patung. Nak buat patung-patung dalam agama. Ini Maulid. Maulid Nabi ni dia adalah majlis ilmu. Majlis ilmu. Ya. Tapi bila dia buat patung tu, dia mula. Dia nak start perkara yang tak elok tu. Ni baru unta. Lepas ni pula buat kambing ke. Kan? Rasulullah suka belah kambing, buat kambing. Unta dah ada lah, kambing pula. Jadi tahun depan kambing dengan unta. Dua berjalan. Kan? Jadi apa ni Islam apa ni, dia mula ada patung-patung ni. Dia mula ada patung-patung. Itu tak wajar tu. Jadi Maulid kita ialah, tradisi kita adalah majlis ilmu. Kan? Maulid kita adalah nak jamu orang makan.
Maulid, maulid kan. Maulid kita dulu forum, ceramah, baca kitab kan, berzanji, itu tradisi kita. Jadi bila arak lah kan, tapi yang arak ada unta ni. Kalau unta betul tak apa. Ni unta patung ni, mula buat patung ya. Ini sesuatu yang bid'ah ya. Bila ada unta tu bid'ah ya. Kita kena kembalikan tradisi maulid kita itu kepada majlis ilmu. Majlis yang bagaimana nak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada patung tu, orang akan tengok sama aja Islam dengan agama lain. Apa beza Islam dengan agama yang lain? Jadi tak ada spesialnya tentang Islam tu Kemudian kata Allah, wa imma yunsiyannaka syaitan, apabila kamu dilupakan oleh syaitan. Kalau lupa je, duduk juga sembang. Orang tu duduk celah Nabi Muhammad, kita duduk kenyeh gelak. Ya, kita senyum. Orang duk kata Islam tak adil, hukum Islam tak adil, kita duduk gelak. Kita tak tegur, kita tak tinggalkan. Pilihan kita ada dua, tegur ataupun tinggalkan. Kita duduk lagi. Maka duduk bersama-sama tu, dalam ayat ni dikatakan syaitan melupakan kita. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Apabila kamu dilupakan oleh syaitan. Ya, syaitan bisikkan supaya kita duduk. Dan perkara-perkara yang tidak elok biasanya dinisbahkan kepada syaitan. Misalnya dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Siapa duduk dalam majlis ni dia menguap. Daripada syaitan. Apa salah syaitan? Syaitan aku tak buat apa pun. Dia yang nak buat. Dia hasut. Satu. Kenapa Nabi kata menguap tu daripada syaitan? Antara sebabnya ialah bila menguap itu tanda orang tu lemah, tanda orang tu pemalas. Orang tu tidak cergas. Orang yang lemah, orang yang pemalas, orang yang tidak cergas, itu adalah sifat syaitan. Syaitan suka sifat tu. Syaitan suka orang tak cergas, syaitan suka orang pemalas. Maka dinisbahkan menguap itu kepada syaitan. At-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Itu cara faham hadis Nabi itu. Kenapa Nabi kata menguap itu daripada syaitan. Ya, jadi sebab benda tak elok, menguap tu tak elok kan? Tanda malas. Jadi syaitan yang kena. Wal atashu wal atashu bersin. Bersin tu daripada Allah. Orang bersin tu dia nampak cergas sikit. Kan? Dinisbahkan kepada Allah. Itu cara faham hadis tu. Cara faham hadis tu. Jadi menguap tu dinisbahkan kepada syaitan kerana syaitan suka kepada sifat pemalas. Tapi saya memang 3-4 hari ni menguap je. Dia virus tu dia kacau. Dia kacau. Duduk lama tengok buku tak boleh, ngantuk. Jadi suka baring dan sebagainya. Dia pun nak muam je. Baik, jadi duduk tu syaitan lupakan kita. Bila syaitan lupakan kita, apa panduan Allah? Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Maka janganlah kamu duduk selepas peringatan bersama-sama dengan kaum yang zalim. Teringat balik, duduk dah lama sembang, teringat. Orang sembang tak elok ni pasal Nabi Muhammad. Jadi bila teringat tu, segera bangun. Jangan duduk bersama kaum yang zalim. Kaum yang zalim, kaum yang membicarakan benda tak benar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat 69. Ayat 69. Apabila ayat 68 tu diwahyukan, suruh tinggalkan, jangan duduk bersama dengan orang yang kafir, yang membicarakan benda yang salah tentang agama ni. Ya, sahabat-sahabat rasa berat. Sahabat-sahabat Nabi rasa berat sebab mereka nak pergi tawaf.
Bila nak tawaf, ada patung. Ada patung sekitar Kaabah kan? Ya, patung tu hanya dimusnahkan oleh orang Arab sendiri pada pembukaan kota Mekah 8 Hijrah. Tapi bagaimana sahabat nak pergi tawaf, nak pergi semayang di Kaabah ada patung, kan? Ada orang sembang tak elok pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh tinggalkan majlis tu. Tapi sekarang kita ada tujuan, kita nak pergi tawaf. Sedangkan orang Arab Quraisy duk sembang tak elok pasal agama Islam. Ada patung lagi. Maka di sini Allah Ta'ala bagi jawapan kepada kemusykilan para sahabat Nabi itu. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan tiadalah, wama tiadalah atas orang yang bertakwa, yang jaga hukum agama, min hisabihim, daripada hisab mereka, hisab orang yang masuk membicarakan benda salah tentang agama tu, min syai', daripada sesuatu. Tak ada apa-apa. Maknanya pergilah tawaf. Sebab benda perlu tawaf, perlu pergilah. Kan? Walaupun ada patung, bukan kita nak muliakan patung tu. Kita tawaf kerana perintah Allah. Kebetulan patung tu ada, itu cerita lain. Kita buat kerja kita. Ada dosa. Ma'alal ladhina yattaquna min hisabihim min syai'. Tak ada dosa apa pun. Ya, tidak ada dosa. Ya. Kerana dosa dia tidak berjangkit. Dosa dia tidak berkait. Dosa dia tidak melibatkan orang lain. Dosa masing-masing. Kalau suami buat dosa, isteri dapat dosa tak? Tak. Suami kita tidak solat, tak sembahyang. Isteri tanggungkah dosa suami tak sembahyang? Tak. Isteri tak sembahyang, suami tanggung dosa isteri tak sembahyang? Tidak. Dia tidak tanggung dosa. Pasal dosa masing-masing. Dosa masing-masing. Ini orang salah faham ni. Isteri tak solat, suami tanggung dosa isteri tak. Bukan. Isteri tak solat, isteri tu yang dosa, dia tak solat. Suami berdosa kalau dia tak tegur, dia tak bagi didikan. Bukan dia tanggung dosa isteri tak solat. Maksud gitulah, tapi bukan talih-talih tak. Sebab seolah-olah suami yang tanggung, letih lah suami tu. I tak apa, I tak semayang pun tak apa, suami I ustaz, dia tanggunglah dosa. Tak boleh lah macam tu. Kan, teruklah. Prinsip dia dosa masing-masing tanggung. Suami dia ada dosa kalau dia tak tegur isteri dia. Dosa tu bukan dosa tak semayang. Kita ada anak-anak, anak kita hantar sekolah agama, kita bawa pergi masjid, bawa pergi majlis ilmu, dah elok dah. Sekolah menengah tu semayang elok dah. Dia masuk universiti, dia kawan dengan orang macam-macam, dia mula tak semayang. Sampai habis universiti, dia tak semayang dah. Masa universiti, dia tak puasa, habis universiti, dia balik di rumah. Anak aku ni subuh tak semayang, nampak? Zuhur tak semayang. Kan, maghrib, isyak nampak? Tak semayang. Baru kita perasan anak kita tak semayang. Kita tanggung tak dosa anak kita tak semayang? Jangan. Kita dah lepas dah tanggungjawab kita. Tapi kita tegurlah masa tu. Kalau kita tak tegur, dosalah kita tak tegur. Sebab man ra'a minkum munkarat falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok perkara mungkar, tegurlah. Ubahkanlah, usahalah. Kalau kita tak usaha, dosa kita tak usaha. Bukan dosa tak semayang. Ya. Tapi kalau kita tak bagi didikan, anak kita tak semayang, kerana kita memang tak bagi didikan, kita pun tak ubah semayang dulu. Anak kita tanggung dosa tak semayang, kita tanggung dosa pasal tak bagi didikan dulu. Dosa tak bagi didikan tu besar lagi lah. Kalau kita dah bagi pendidikan, dia tak semayang, dosa tak tegur tu lah. Tak tegur. Dosa tak bagi pendidikan, tak ada. Pasal kita dah bagi pendidikan. Ya, jadi itu ayat tu. Tak ada apa. Orang ni dia buat dosa dia. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tak ada dosa apa daripada hisab mereka. Ya.
Tapi yang nak suruhnya walakin dzikra la'allahum yattaqun. Akan tetapi bagilah peringatan. Bagilah peringatan, zikra bagi peringatan, moga-moga mereka bertakwa. Jadi anak kita tak sembahyang, bagilah zikra peringatan. Moga-moga dia bertakwa, mana dia sembahyang balik. Kan? Isteri tak sembahyang, suami bagi peringatan. Suami tak sembahyang, isteri bagi peringatan. Walakin zikra la'allahum yattaqun. Kemudian ayat 70, wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Perintah Allah lagi, wazaril ladzina, abaikanlah, tinggalkanlah. Zari, tinggalkan, abaikan. Alladzina, tinggalkan siapa? Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Orang yang menjadikan agama mereka la'iban, main-main, wa lahwan, dan sonok-sonok. Agama ni untuk main-main dan sonok-sonok. Adanya dia memperolokkan agama. Main-mainlah. Dia agama tu bukan perkara untuk dipermainkan. Untuk diejek-ejekkan. Ya. Tak kira lah agama Islam ke agama apa, kan tinggalkan. Sebab kalau memperolokkan agama Islam, dosa besar. Boleh bawa kepada kufur. Kalau memperolokkan agama bukan Islam, boleh jadi bergaduh. Boleh jadi bergaduh. Kan? Boleh jadi perang. Katalah ada penceramah dia perolokkan agama Hindu. Tak boleh. Tak boleh. Agama Hindu benarkah? Salah. Salah. Tapi kita tak boleh memperolokkan agama Hindu. Kita tak boleh memperolokkan agama Kristian. Sebab itu kalau nak ajak cara baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah ke jalan Allah. Maknanya ayat ni kepada ahli kitab, untuk ahli kitab. Ajaklah ahli kitab Yahudi Nasrani dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara baik. Lebih baik. Dia tak boleh olok-olok. Itu prinsip dalam agama. Saya duduk dengan satu orang Kristian. Satu orang Kristian. Dia Protestan. Kemudian saya tanya, yang Roman Catholic tu apa dia? Oh, dia kata itu Catholic. Dia Protestan. Yang Roman tu Catholic. Apa beza dia kata? Saya tanya, beza Protestan dengan Katolik. Cerita dia lah. Cerita Kristian ni dia kata, Katolik kalau buat dosa, jumpa padri, mengaku dosa, confess your sin to the priest, mengaku dosa kepada padri itu, and the priest will forgive you. Padri akan ampunkan dosa kamu. Itu Katolik. Kalau Protestan, no. Straightforward to God lah. Kepada Tuhan. Beza. Lepas tu dia kata pula, oh, dia kata Katolik tu sesat. Dia kata. Dia kata, oh, ya. Apa saya? Apa saya tu sesat? Saya nukilkan perkataan dia lah. Dia Protestan. Oh ya kah? Mana boleh dia kata minta mesti kat Tuhan lah. Kenapa minta dengan padri? Oh, saya kata kalau macam kami minta kat ustaz tak boleh lah. Ustaz, saya buat dosa. Oh, saya ampunkan dosa. Tak boleh dia tak. Mana boleh dosa dengan Tuhan lah. Mana boleh minta dengan ustaz-ustaz dia tak. Nak minta tunjuk jalan boleh lah. Baik, itu beza sikit kan. Kemudian dia kata, antara punca kesesatan Katolik, kata kawan Protestan ni, antara punca kesesatan Katolik ni dia kata ialah bila minta
Sorry, itu bukan pening sikit cerita nak recall cerita tu pening ke? Tak ingat apa cerita dia. Tak. Habis tu biar nanti bagi elok sikit. Takut salah cerita. Baik, saya sembang. Kemudian saya tunjuk kat dia video debat Ahmad Didat dengan Anies Soros. Saya tak tahu lah Anies Soros ni Katolik ke Protestan ke, saya tanya dia. Dia tak kenal dia lah. Tak kenal kan. Kita boleh tengoklah ni bagus ke lah. Ahmad Didat dia lawan kan. Tengoklah betul ke Ahmad Didat ni kan. Kalau tak betul, tak apalah. Kalau betul kan, tengoklah. Berkenalkan dia kepada Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat rahimahullah ta'ala. Ahmad Didat ni kira dia hafal Bible lah. Bible tu dia hafal satu kan. Tapi tak boleh, mana tak boleh kita nak prologkan ya. Nak prologkan agama apa pun tak boleh. Wazaril ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratumul hayatud dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia ya. Bila mereka ambil agama tu main-main, maka ditipu oleh kehidupan dunia. Ialah gurur, dipanggil gurur, sifat gurur. Kita ni semua akan gurur ya dengan kehidupan dunia ya. Kehidupan dunia. Kereta baru, rumah baru ya. Itu semua kehidupan dia. Saya tukar bumbung rumah. Bukan bumbung rumah tu, semua tepi tu ada tanah, tepi tu saya tukar sikit lah. Bumbung tu bocor dah. Bau awning dia tu. Tukar kan. Saya minta lah tukar baru atas tu. Lepas tu saya terlupa nak bicara dinding tepi tu. Jadi kawan yang buat tu dia tak beli baru, dia kira yang atas tu je. Yang tepi tu kosong. Tepi tu kosong. Apa orang tu buat? Dia ambil atap lama-lama tu, dia tampal dinding tu, tepi tu. Bocor sana tempat tu. Saya balik tengok lah. Atas elok lah. Tepi tu tak comel. Setinggal, nampak setinggal lah rumah. Nampak setinggal ni. Tampal, ambil yang tu sikit, papan tu sikit, papan ni. Saya ingat dia kira siap dah. Saya tak tanya lah. Rupanya dia kira bumbung saja. Yang tu dia ambil tampal. Balik petang tengok siap dah. Nanti saya mula nak suruh ubang boleh lah. Tak apalah kata dunia ni. Dunia. Biarlah. Dunia ni. Kan. Dunia ni kan. Dunia tak apalah, biarlah. Lain kali lah. 5-6 tahun dah lah. 5-6 tahun dah lah. Biar. Tak ada elok sangat kan. Saya tepi tu je. Kalau ingat kata dunia tu pun tak, biarlah. Baik. Kemudian kata Allah, wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyyun wala syafi'. Dan ingatkanlah mereka an tubsala, supaya tidak diheret, tidak dihumban. Tubsal, diheret, dihumban, masuk. Nafsun, sesuatu jiwa, bima kasabat, dengan apa yang jiwa tu usahakan. Ya. Ingatkan tentang hari akhirat lah. Duk main-main dengan agama dan sebagainya, ingat ya, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhirat nanti laisa laha min dunillah, tidak ada bagi jiwa tu selain daripada Allah, waliyun wala syafi', tidak ada wali pelindung, tidak ada syafi' yang akan membantu, yang memberi syafaat. Hanya Allah yang melindungi, hanya Allah yang akan memberi syafaat. Karena karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi kita duk main-main agama, duk anggap patung tu tak boleh bantu kita. Bahkan patung itulah akan diazab bersama dengan kita nanti. Ya, ingatkan mereka tentang akhirat. Tapi kalau mereka kaya, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Kalau mereka tebus, jiwa tu tebus, ta'dil, tebus balik. Dia kaya, dia duit banyak, dia tebus. Ya, la yu'khadh minha, tidak akan diambil. Tak boleh tebus dah pada hari akhirat. Karena hari akhirat nanti kita bukan bawa harta, kita bawa amalan satu dan diri kita. Diri kita tu yang paling penting. Amalan tu nombor 2. Diri kita tu, hati kita tu yang paling penting. Boleh faham? Hati kita. Diri kita tu yang paling penting. Amalan nombor 2. Kita mana di akhirat nanti yang akan bawa diri kita dan amalan kita. Tapi kalau amalan kita comel macam mana pun, diri kita tak elok, tak elok. Hati kita hasad dengki pada orang, mengumpat orang, semayang kita elok, puasa kita elok, zakat kita elok, sedekah kita banyak. Tapi hati kita ada masalah. Jadi hati tu. Ya. Hati tu. Kerana Allah Ta'ala akan nilai hati. Hati tu diri kita lah. Ya. Misalnya, kawan kita ajak kita makan. Ajak kita makan satu restoran yang sangat elok. Makanan sedap. Tapi kita demam. Seronok dah makan. Siapa tak seronok? Diri kita ada masalah. Diri kita ada masalah. Kita sihat, kawan kita ajak lepak, gerai-gerai tepi longkang mana-mana tu. Jalan. Jalan. Kita sihat, tak ada masalah. Balon je. Pasal kita sihat. Lah kedai tepi longkang tu je, tak ada masalah. Kita sihat. Kalau kedai elok, kita tak sihat pun tak ada juga. Kita pergi kenduri pakai baju elok lawa, tapi sakit gigi. Tak gembira, makan pun kita. Daging tak boleh makan keras. Ayam tak keras. Nak gigi tak boleh kan, gigi. Kan? Baju tengok lawa. Make up. Tak boleh nak buat apa. Gigi sakit. Diri kita tu ada masalah. Pakaian tak elok pun tak apa. Gigi sihat. Balutnya. Makan 3-4 pinggan kan. Habis balik pada diri. Jadi akhirat nanti, kita bawa diri dan amalan. Diri kita tu. Diri kita tu. Terbaik diri kita. Tak ada hasad dengki. Ikhlas kerana Allah. Barulah amalan kita ni. Amalan tu sikit je. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa. Dia masalah jiwa. Irji'i ila rabbiki ra. Balilah kamu kepada Tuhan dalam keadaan redha dan diredai. Ya. Baik, akhirnya ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Itulah golongan yang diheret, dihumban masuk dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ya. Jahat, kejahatan mereka tu. Maka bagi mereka lahum syarabun, bagi mereka syarab, minuman, mim hamim, daripada air yang menggelegak, air yang mendidih. Ya, minum air yang menggelegak, air yang mendidih. Wa adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan bagi orang yang mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan mereka tunggu pada hari akhirat. Jadi kita boleh duduk bersama dengan siapa-siapa saja, kafir, muslim, orang baik, orang jahat dan sebagainya. Tetapi apabila mereka mula masuk melakukan perkara yang salah, perkara yang jahat, maka kita kena tinggalkan mereka. Jangan bersubahat dengan mereka. Kalau kita boleh nasihatkan, kita bagi nasihat. Kalau tak boleh, kita tinggalkan. Dan kita boleh bergaul kerana hisab adalah masing-masing. Hisab adalah masing-masing.
Kadang-kadang ada suami isteri dia semayang elok jemaah, suami dia semayang pun tak, berjudi dan sebagainya. Masing-masing lah. Hidup samalah suami isteri. Hidup sama suami isteri. Pasal kubur, masing-masing. Syurga, neraka, masing-masing. Hidup suami ni lah suami saya, takdir Allah ni suami saya, nak buat macam mana? Terima je. Kan? Dia tak sebenarnya tak apa lah, itu hal dia. Saya bagilah nasihat. Dia tak mau terima, tu cerita dia lah. Kan? Itu maknanya bergaul begitu. Ya? Begitu je kadang mungkin seorang lelaki diberi cobaan, isteri dia tak semayang, tak tutup aurat. Dia bagilah nasihat dan sebagainya. Itu maknanya kita hidup dalam keadaan yang realistik. Ya? Kita tak boleh dapat sempurna, tapi kita cuba menghadapi perkara itu dengan sebaik-baiknya. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.